Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Rani Isham bin Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif KTMB. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Syafiee BP Mamal, Presiden UNI MLC. Brother Edgar Bilayon, Presiden International Centre of Labour Solidarity ICLS. Sahabat saya Subramaniam, anak laki M. Ramakrishnan, Susah Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Lembaga Pengarah KTMB, Pengurusan KTMB, Pegawai Utama, Majlis Eksekutif, Pengerusi Setiausaha Cawangan dan semua para perwakilan. Semua jemputan yang menyertai Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan kali ke-14 secara maya. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat menjayakan Persidangan Perwakilan 3 tahunan sekali yang ke-14 secara online. Untuk makluman, kita telah tertangguh lebih kurang setahun yang sepatutnya kita laksanakan pada 30 September pada tahun 2020. Keadaan ini disebabkan penularan pandemik COVID-19 yang menyekat segala aktiviti kita melalui penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini kita tiada ada pilihan lain selain daripada melaksanakan Persidangan Perwakilan 3 tahunan sekali secara maya. Memanglah teknik yang paling menarik, yang paling meriah, yang paling gah adalah secara bersemuka. Namun demikian, apakan daya, kita terpaksa laksanakan demi melancarkan aktiviti-aktiviti kesatuan bagi penggal kali ini. Saudara-saudara, kita juga sedar suasana politik yang tidak menentu sebelum ini. Harapan kita dengan kehadiran Perdana Menteri baru yang ke-9, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, akan mengembalikan suasana politik yang lebih aman dan mampu menangani penularan COVID dan mengembalikan suasana kehidupan seperti sedia kala. Saudara-saudara, persidangan perwakilan ini adalah yang terakhir buat saya. Lebih kurang 23 tahun saya telah menerajui kesatuan ini. Alhamdulillah, ada yang manis, ada yang masam, ada yang pahit dan tentunya ada yang gembira bila kejayaan itu dicapai. Paling menarik dalam tempoh penerajuan saya sebagai Presiden, kehadiran Mara Unggul yang telah meletakkan pekerja-pekerja bekerja dalam keadaan surplus. Pegawai pekerja-pekerja bukan eksekutif yang berjawatan tinggi telah diletakkan sebagai penyelenggara am. Ianya jelas bertentangan dengan konstruktif dimisal. Tindakan Mara Unggul telah menampak tentangan kesatuan sehingga mengambil tindakan secara agresif ingin mendesak kerajaan menamatkan kontrak Mara Unggul. Namun demikian, pertukaran pengerusi CEO telah berlaku dan melantik CEO baru bagi Mara Unggul telah mengembalikan suasana aman. Namun, Mara Unggul Sdn Berhad telah ditamatkan kontraknya untuk tempoh 5 tahun. Satu kejayaan kesatuan bila Mara Unggul telah ditamatkan kontrak dan mengembalikan hak itu kepada KTMB dengan diterajui oleh warga KTMB, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Saleh. Begitu juga KTMB yang direbut oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Mereka ingin mengambil alih KTMB, iaitu dua buah syarikat gergasi di negara ini, iaitu MMC, YTL. Kedua-dua ini mendapat tentangan keras dan satu kejayaan, kita berjaya menghentikan pengambilalihan oleh kedua-dua syarikat ini. KTMB tetap berdiri gah sehingga hari ini bergerak tanpa diserahkan kepada mana-mana syarikat. Perkara lagi yang menarik perhatian ialah ETS untuk di-outsourcekan.
untuk dianak syarikatkan oleh mantan Presiden KTMB kita itu. Malangnya pihak kesatuan tidak bersetuju sama sekali. Kerana kita tahu ETS adalah sumber pendapatan. Kalau kita serahkan ETS kepada syarikat-syarikat tertentu maupun anak syarikat, keuntungan itu akan pergi kepada syarikat lain. Dan ini akan merugikan KTMB, akan menambahkan beban kepada KTMB itu sendiri dari sudut kehilangan pendapatan. Alhamdulillah, ETS hari ini bergerak dengan lancar dan menjadi pilihan rakyat Malaysia. Malah peluang-peluang kerja baru melalui kehadiran ETS berjaya diwujudkan. Saudara, satu lagi tentangan yang kuat ialah second operator. Pihak kesatuan memang sebenarnya tidak bersetuju sama kali kewujudan second operator. Second operator ini boleh mengancam perniagaan KTMB. Malah boleh menyebabkan KTMB tidak boleh maju pada masa hadapan. Dasarnya, pengalaman KTMB lebih 130 tahun sudah cukup mampu untuk melaksanakan, merancakkan second operator. Jurustu itu tentangan kami yang begitu hebat dan kuat berjaya menghentikan perancangan second operator yang dicetuskan oleh Kementerian Pengangkutan. Seterusnya terwujud idea baru, Railway Network Access Agreement. Railway Network Access Agreement ini adalah satu idea untuk memecahkan KTMB kepada blok-blok tertentu. Yang mana idea ini datang daripada Perbadanan Aset Kereta Api. Iaitu kononnya Perbadanan Aset Kereta Api yang menyatakan semua hak-hak harta adalah milik RAC. Tetapi dasar itu telah diputuskan melalui warta Kementerian Pengangkutan bahawa semua hak-hak yang ada digunakan oleh KTMB. Maka itu idea RNAA untuk mengambil alih jabatan-jabatan KTMB dan diserahkan kepada syarikat-syarikat yang berkepentingan ditentang oleh kesatuan. Tindakan mengagihkan kepada syarikat-syarikat ini adalah satu kesilapan yang berkepentingan dan menghancurkan KTMB. Malah akibatnya boleh mengakibatkan pembuangan pekerja, khususnya ahli-ahli RAM. Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan memerintah pada ketika itu telah membatalkan RNAA 1. Satu cabaran yang besar lagi terhadap kesatuan dan kepimpinan serta ahli-ahli RAM ialah pembuangan kerja. Yang mana tercetusnya pertikaian di antara kesatuan dan Presiden KTMB. Tindakan Presiden KTMB itu seolah-olah tidak mampu menerajui KTMB. Berpuluh-puluh pucuk surat telah dihantar untuk memberi ingatan dan nasihat serta pandangan untuk membetulkan keadaan. Malangnya, tindakan di sebaliknya telah dilakukan sehingga pekerja-pekerja yang mengambil tindakan piket yang sah telah pun dibuang kerja. Satu cabaran kepada kami bahawa bukan mudah untuk menghadapi satu situasi bila periuk nasi dah tiada lagi atau tidak berasap. Namun demikian, semangat juang kami tidak luntur. Kami terus berusaha dan berusaha. Malah dengan campur tangan kerajaan yang memerintah tempoh hari ketika itu telah pun menamatkan kontraknya. Maka pemulihan jawatan tanpa kerugian waimah 1 sen pun seolah-olah bercuti. Itulah satu kejayaan kesatuan. Perjuangan kesatuan adalah untuk memastikan KTMB terjamin haknya. KTMB terus dipelihara. KTMB adalah periuk nasi pekerja-pekerja, khususnya ahli-ahli RAM, dan pendirian kesatuan akan mempertahankan apa jua bentuk untuk memastikan KTMB akan terus wujud waimah 100-200 tahun lagi. Satu cabaran yang kami hadapi, satu cabaran dalam tempoh 23 tahun yang saya hadapi cukup mencabar. Inilah asam garam sebagai kepimpinan kesatuan.
Saudara-saudara, Sukaram ingin menjadi sedikit pencerahan mengenai sudut kebajikan. Memang benar, kesatuan menjalankan tugas untuk memastikan faedah kebajikan pekerja, rungutan pekerja untuk dapat diselesaikan sebagai satu orang perantara untuk membawa isu-isu kepada pihak majikan. Namun, perspektif kebajikan itu cukup luas. Cukup luas. Ianya tidak boleh dijumutkan semata-mata untuk melihat faedah itu hanya skop memohon, meminta ataupun menuntut sesuatu faedah kepada KTMB. Yang penting adalah jaminan pekerjaan. Begitulah pendekatan kebajikan yang cukup luas, selaras dengan dasar kesatuan itu sendiri, iaitu selamatkan KTMB, selamatkan pekerja. Apa mesej selamatkan KTMB, selamatlah pekerja? Kami tak boleh membenarkan KTMB digadai, KTMB di-outsource, KTMB dibuat perkara-perkara yang tidak betul. Pengalaman kami yang lepas yang saya perkatakan tadi telah menunjukkan banyak masalah berlaku. Begitu juga dengan kejadian terhadap Malaysia Airline and System. 6,000 pekerja telah dibuang kerja. Dan ini tidak mustahil akan berlaku kepada KTMB. Andai kami tidak memperjuangkan hak-hak kami melalui selamatkan KTMB, selamatkan pekerja. Kalau KTMB ini diambil alih oleh syarikat luar, kalau di-outsource, kalau ini, apa jadi dengan nasib pekerja? Maka kami akan bertindak sebagai watchdog untuk memastikan pengurusan KTMB khususnya kementerian berjalan atas landasan yang betul untuk menjamin KTMB boleh berada 100-200 tahun akan datang, seterusnya boleh mencapai satu pendekatan yang boleh meraih keuntungan. Sampai bila KTMB nak rugi? Kalau dengan dasar-dasar yang dibuat dengan sengaja untuk menjahanam KTMB. Kononnya idea-idea yang canggih. Tapi persepsi yang kita tengok, ianya menjerumuskan kepada permasalahan yang boleh menghancurkan KTMB. Dan perkara ini kita lihat. Dan banyak yang telah berlaku di luar negara. Kerana pendekatan-pendekatan yang salah seperti KTMB ini diswastakan. KTMB tak sepatutnya diswastakan. Berapa puluh tahun dah KTMB diswastakan. Apa hasilnya? Tak ada. Tak ada. Inilah masalah. Itu sebab dasar kami, pendekatan kami, selamatkan KTMB, selamatkan pekerja. Kami tetap berpendirian. Tiada outsource. Kerana outsource itu adalah merugikan. Kecuali ekspertis tiada dalam KTMB. Itu kami boleh terima. Tetapi kalau benda itu berdasarkan apa yang kami ada, pengalaman yang ada, kemahiran yang ada, apa perlunya outsource? Dan kami yakin bahawa pekerja-pekerja KTMB yang mahir ini, sama ada pekerja KTMB maupun jurutera KTMB, mampu melakukan sesuatu. Melakukan perkara-perkara yang mencabar. Cuma peluang tidak diberi. Itu saja. Yang lebih suka memanjakan syarikat-syarikat luar. Atas sebab, atas dasar ada kepentingan. Second operator. Kami tentang sekeras-kerasnya. Kami dengar khabar ada perancangan untuk mewujudkan second operator lagi. Why? Tak adakah kita satu pemikiran yang dinamik, yang inovatif untuk mencari jalan bagaimana larian kargo diperbanyakkan? Takkan kita tak ada idea?
Contohnya, masalah yang berlaku ialah kita tidak mempunyai lokomotif yang mencukupi. Kita tidak mempunyai wagon yang mencukupi. Mungkin kerajaan tidak mampu untuk membelikan lokomotif dan wagon. Mengapa tidak? Kita rancangkan sesuatu, iaitu dengan membeli sendiri, membuat pinjaman bank dengan garanti daripada kerajaan. Why? Kalau syarikat swasta pun, dia nak beli loko, mana dia ada duit cash? Dia kena pinjam dengan bank. Sama saja KTMB pinjam dengan bank. Kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kerajaan tidak mahu memberi pula garanti? Atau cara lain, kita pernah lakukan. Sewa lokomotif, sewa wagon. Kita pernah sewa lokomotif, iaitu melalui Ircon. Kita ada pengalaman. Tapi Ircon tu tidak berkemampuan, bermasalah. Kita cari lokomotif yang berkuasa tinggi. Kita boleh larikan wagon yang banyak. Bukan saja kita lari sampai ke Bangkok, malah ke China. KTMB boleh lakukan. So, second operator, kalau ada idea ini, tolong hentikan. Kami akan lawan habis-habisan. Ini stand kami. Kami ingin memastikan KTMB berada di landasannya. Malulah, malu. Hanya sikit-sikit outsource. Macamlah orang Melayu, orang Malaysia ini tak ada idea. Tolonglah. Apa ni? So, saudara, kita sedar SES, ETS, DMU, Dalian, semua ini pembelian daripada China. Berdasarkan pengalaman kami dapat menilai. Berdasarkan rungutan ahli-ahli, pekerja yang jelas menyatakan bahawa barangan ini tidak berkualiti. Kenapa kita masih lagi berkiblatkan ke China? Mengapa? Dah tu pula kita beli cara direct nego. Apa persepsi direct nego? Semua orang boleh buat andaian. Kalau saya nak tunjukkan saya clean. Saya bersih. Maka saya akan laksanakan melalui tender terbuka. Orang akan nampak ketelusan. Orang akan nampak keadilan. Kita boleh beli barangan yang berkualiti tinggi. Kita boleh beli yang spare part yang cukup dengan harga yang murah. Yang paling penting pertukaran teknologi. Kita beli daripada China, apa pertukaran teknologi yang kita dapat? Apa pertukaran teknologi yang kita dapat? Kita tak dapat apa-apa. Jadi kita beli buta je, kemudian kita outsource kembali kepada China. Why? Kalau pertukaran teknologi, pekerja-pekerja KTMB akan dapat satu teknologi yang baru, yang canggih. Mana tak mustahil boleh buat loko baru kalau teknologi itu dipindahkan 10 tahun, 15 tahun dulu. Tapi kita masih terus ketinggalan. Tenggelam, dan tenggelam. Why? Tak sanggup ke kita menghadapi cabaran yang lebih berani? Kita menongkah arus, mengeluarkan idea-idea inovatif untuk melakukan sesuatu. Tolonglah. Kita terlalu banyak menerima rungutan daripada netizen yang menyalahkan KTMB, yang menyalahkan pekerja. Seolah-olah pekerja tak berkemahiran. Tapi salah siapa? Salah KTMB? Salah pekerja? Please, kami merayu pada kerajaan yang memerintah. Kami berterima kasih kerana membekalkan train. Tapi tolonglah beli yang berkualiti. Belilah secara telus melalui tender terbuka. Banyak syarikat sama ada dalam negara maupun luar negara yang mengeluarkan jentera-jentera dalam industri perkeretapian. Kenapa kita tidak lihat? Kita tidak buka. Biar mereka participate. Kita pilih yang terbaik, malah adil dan telus. Ini harapan kami kepada kerajaan yang memerintah untuk memastikan
set trend akan datang adalah melalui tender terbuka. Wah Ima, kalau China pun terpilih melalui tender terbuka, kami tak boleh nak salahkan lagi. Tetapi kalau dia melalui direct nego, bayangkan apakah persepsi kami kepada kerajaan yang memerintah. Saudara, isu lain yang kita lihat ialah KWDT 2. KWDT 2 memang bermasalah. Masalah dari sudut keselamatan. Kerajaan Pakatan Harapan membatalkan kontrak kononnya harga tinggi. Kemudian dikembalikan kepada syarikat yang berkenaan dengan pengurangan harga. Datang kerajaan PN menamat kontrak dengan alasan yang sama. Kononnya harga mahal. Cuba kita tengok tempoh dari sudut penawaran, kemudian batal kali pertama, batal kali kedua, berapa tempoh masa kita kehilangan. Tempoh masa ini adalah emas. Apa yang berlaku? Derailment di Bangi. Derailment di Shah Alam. Siapa yang jadi mangsa? Pekerja. Pekerja yang dituduh. Pekerja yang dituduh kerana kegelinciran ini. Tapi tahu tak, kedudukan KWDT 2, landasan KWDT 2 adalah berada dalam keadaan selamat. Caution. Puluhan caution di bawah 15 km sejam. Adil ke? Siapa yang jadi mangsa dengan kelewatan ini? Mangsa dituduh adalah pekerja KTMB. Dari sudut lain, berapa lama KTMB nak buat larian tren yang banyak? Kalau KWDT 2 ini masih lagi perlahan, masih lagi tidak bergerak, berapa lama? Macam mana KTMB nak maju? Kami tidak boleh lari tren secara maksimum. Tak boleh. Kerana kelewatan pembaik pulihan landasan KWDT 2. Tolonglah hentikan perkara-perkara macam ni. Ingatkan keselamatan. Ingatkan keselamatan. Bukan saja keselamatan pekerja, bukan saja keselamatan KTMB, keselamatan pengguna-pengguna, iaitu rakyat Malaysia. Segerakan, selesaikan. Selesaikan. Mesti ada jalan yang terbaik, mesti ada solusi yang terbaik. Tak semuanya kita nak menang. Ada kala kita terpaksa kalah demi rakyat dan negara. Please. Jangan jadikan pekerja dan KTMB terus jadi mangsa keadaan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, yang Kesatuan tidak berpuas hati, iaitu penubuhan anak syarikat Destiny dengan KTMB. Dengan saham KTMB 30%, Destiny 70%. Kami telah adukan kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Sehingga hari ini kami tidak menerima sebarang jawapan. Kami pun tak tahu apa yang terjadi. Kemudian kita dah jelaskan, 30% itu tidak munasabah. Kami tidak pertikaikan gabungan ini ataupun penubuhan anak syarikat ini. Yang kami pertikaikan adalah peratusan saham. Peratusan saham itu adalah tidak adil kerana 30-70. Kenapa tidak 49-51? Kepakaran kami. Facilities kami. Semua kami ada. Why? Dalilnya kepakaran kami ada. Satu tindakan yang terbaru, yang sungguh melucukan. Seorang pengurus besar Jabatan Fleet and Maintenance dipinjamkan kepada anak syarikat ini. Come on. Pengurus besar Fleet and Maintenance menjaga seluruh kejuruteraan fleet. Dia jaga loko, dia jaga wagon, dia jaga coach, dia jaga
ETS, dia jaga CSS, dia jaga DMU, dia jaga PGC, semua dia jaga. Yang menjaga loko satu jurutera. Yang menjaga ETS, jurutera kanan. Yang menjaga depo, jurutera. Maknanya, jabatan-jabatan ini telah dijaga oleh jurutera-jurutera. Dan kepakaran General Manager ini menjaga seluruh jabatan. Macam mana seorang pengurus besar meletakkan satu tempat pos kecil yang hanya yang dikatakan untuk overhaul level 3, level 4 SES. Satu jabatan kecil. Ambil pengurus besar KTMB. Kalau nak ambillah jurutera KTMB. Ataupun nak level atas sikit, ambillah pengurus kanan. Ataupun jurutera kanan untuk in charge overhaul ni. Bukan pengurus besar. Korang lihat macam ada yang tak kena. Come on. Apa yang terjadi? Seorang pengurus besar hanya jaga satu syarikat. Satu identiti kecil. L3, L4. Lawak. Atau mungkinkah ada agenda-agenda lain untuk ambil seluruh fleet? Kami sedang memerhatikan dan memantau perkara ini. Berdasarkan dasar kesatuan selamatkan KTMB, selamatlah pekerja. Maka kami tidak boleh membenarkan perkara-perkara yang berbentuk hengki-pengki berlaku dalam KTMB. Kami harapan kami yang sungguh besar kepada pengurusan tertinggi KTMB, khususnya yang berbahagia Encik Muhammad Rani Syam Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif KTMB. Semua lembaga pengarah KTMB, semua pengurusan KTMB, fikirkan sesuatu idea yang kreatif dan inovatif. Fikirkan sesuatu idea perancangan yang boleh memajukan KTMB. Fikirkan yang sesuatu berdasarkan slogan RAM, selamatkan KTMB, selamatkan pekerja. Ini adalah amanah. Amanah yang diberikan kepada kamu semua. Amanah ini datangnya daripada rakyat dan negara yang memberi faedah kepada kami yang mencari sesuap nasi. Janganlah buat sesuatu yang karut-marut. Kita dah ketinggalan. Memang kita sedar kalau 20 tahun lalu kenyataan kesatuan yang diwar-warkan untuk memaju KTMB diikuti, hari ini KTMB boleh keluar lokomotif sendiri. Hari ini KTMB boleh keluar set SES sendiri. Hari ini keluar ETS sendiri. Malah kita boleh buat pasaran luar. China asalnya daripada mana? Apa yang China buat sekarang? Apa yang China buat, kita pun boleh buat. Tapi kita tak sampai tahap itu. Kerana apa? Kita hanya berfikiran, aku makan gaji. Come on. Buatlah demi negara. Buatlah sesuatu demi rakyat. Ini harapan saya. Kerana saya akan bersara. Tak lama lagi. Saya akan bersara lebih kurang 18 bulan lagi. Sampai terakhir saya nak bersara, KTMB masih macam ni. KTMB tak berubah. Kerajaan dengan idea-idea yang sama. Tak ada satu pembaharuan, satu kreativiti, satu idea inovatif. Tak ada. Kita tidak mahu menjadikan kereta api ini sebagai satu industri yang besar negara ini. Sedih. Jadi harapan saya, tolong fokuskan
Bukan saja kepada peneraju, pengurusan KTMB, tetapi kepada kerajaan yang memerintah. Kerana saya tidak mahu selepas saya bersara, keadaan ini still berulang perkara yang sama. Malulah sebagai seorang rakyat Malaysia yang kita terkandas dalam semua aspek. Kita tidak maju melangkaui untuk challenge negara-negara luar. Saya mengambil masa yang panjang sikit untuk meluahkan kerana inilah tempoh terakhir saya untuk berbicara dalam persidangan perwakilan. Saya kena mengambil peluang ini untuk menyampaikan mesej ini kepada semua pihak agar bangkit dan sedar. Selamatkan KTMB, selamatlah pekerja. Sekiranya tidak, kegagalan demi kegagalan bukan daripada kumpulan pekerja KTMB, bukan daripada kumpulan non-eksekutif, tapi pihak tertinggi sekali yang telah membuat kelemahan dan kesilapan. Hanya bekerja sekadar rutin. Rutin. Rata aja. Tak naik. Graf tak naik. Graf mesti naik. Tapi kalau graf tu mendata aja, no meaning. Saudara-saudara, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Tentunya sebagai kesatuan sekerja yang mewakili pekerja-pekerja KTMB, menaruh harapan agar apa kenyataan-kenyataan saya dapat dianalisis kembali, malah dicetuskan kembali untuk mengembalikan KTMB ke landasan yang betul. Kami juga menaruh harapan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri untuk melihat kembali KTMB. Kerana KTMB ini perlu dipantau, dilihat dan dimajukan kembali. Khususnya untuk menaikkan kembali KTMB ke arah kecemerlangan. Saya juga mengambil kesempatan ini ingin merakam terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan Malaysia, yang sudi memberi ucapan dan seterusnya merasmikan persidangan perwakilan kali yang ke-14. Rakaman setinggi terima kasih ini atas keprihatinan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang menjalinkan hubungan yang baik khususnya dengan kesatuan pekerja-pekerja KTMB. Bagi pihak kesatuan juga, kami ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Rani Isham Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif KTMB, yang menjalinkan hubungan keharmonian perusahaan yang sangat baik. Terima kasih kepada Lembaga Pengarah KTMB dan semua pengurusan tertinggi KTMB. Bagi mengenang jasa orang berbudi kita berbahasa, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dalam tempoh perkhidmatan saya, khususnya pada kerajaan yang memerintah pada masa yang lepas, yang telah banyak membantu KTMB, khususnya saya sendiri, dalam memudahkan kerja-kerja atau isu-isu yang diangkat sehingga berjaya diselesaikan. Rakaman ini saya ucapkan terima kasih kepada semua mantan Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih kepada semua mantan-mantan Menteri Kabinet yang juga membantu kesatuan dalam setiap isu-isu yang dibangkitkan. Tidak lupa dalam membuat tuntutan, meningkatkan faedah, menjalinkan kerjasama dari pihak pengurusan tertinggi pada masa-masa yang lepas. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih. Kalau nak sebut terlalu ramai, maka saya ringkaskan saja. Iaitu terima kasih kepada semua pengurusi Lembaga Pengarah KTMB yang banyak membantu, memberi persetujuan untuk meningkatkan faedah-faedah khususnya dalam perjanjian bersama.
Terima kasih juga kepada semua mantan lembaga pengarah KTMB. Dan tidak lupa, terima kasih kepada semua Presiden KTMB yang dulu ada juga dikenali sebagai pengurusi Exco, pengarah urusan, ketua pegawai eksekutif dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak atas jasa dan sumbangan. Kami tidak pernah lupakan jasa sumbangan semua mantan-mantan KTMB. Mantan Presiden KTMB. Terima kasih juga kepada pengurus besar KTMB. Mantan pengurus besar KTMB yang memberi kerjasama dalam setiap isu yang dibangkitkan. Terima kasih kepada semua pengurusan KTMB sama ada di peringkat tertinggi maupun di peringkat wilayah yang bantu menyelesaikan masalah-masalah di peringkat cawangan. Saya juga ingin merakam terima kasih kepada semua kepimpinan gabungan kesatuan sekerja, sama ada dalam negara dan luar negara, yang memberi sokongan, dokongan, solidariti dalam perjuangan kesatuan. Sesungguhnya saya tidak mampu menyebut satu persatu nama. Namun demikian, saya hanya ingin menyebut berdasarkan gabungan-gabungan yang menjadi gabungan dalam Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB, iaitu semua pemimpin-pemimpin gabungan dalam negara, iaitu MTUC. Kedua, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua gabungan-gabungan Uni MLC. Terima kasih kepada International Transport Federation yang berpangkalan di London dan semua gabungan-gabungan di bawah International Transport Federation yang memberi sokongan, dorongan, solidariti kepada Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB. Dan terakhir, saya ingin rakamkan terima kasih kepada sahabat saya, Edgar Bilayon, Presiden ICLS, Brother Yamada, Susagong ICLS dan semua gabungan ICLS, khususnya melibatkan sistem perkeretapian atau kesatuan perkeretapian di seluruh Asia Pasifik. Saya juga tidak lupa, khususnya kepada wartawan yang menyiarkan berita-berita yang dikeluarkan oleh RAM. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada polis diraja Malaysia, khususnya IPD Brickfield yang banyak membantu dalam merealisasikan aktiviti-aktiviti kesatuan. Terima kasih banyak-banyak. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat saya juga akan mengundur diri, khususnya di peringkat pegawai utama, yang telah bersama dengan saya dalam menerajui kesatuan sekerja dan kini tampailah masanya tempoh persaraan wajib. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Hairudin, Bendahari Agong RAM, yang akan bersara pada 18 Oktober 2021. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih, walaupun akan bersara lebih kurang 5 bulan lagi, tapi kesempatan ini, penghargaan ini perlu diberikan. Kerana kalau kita tidak mengenang budi, siapalah kita? Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Subramaniam, Seusaha Agong RAM, yang juga akan bersara pada 17 Februari 2022. Saudara Subramaniam adalah sahabat sama ada ketawa maupun menangis. Hari ini, kedua-dua ini telah hampir untuk bersara, meninggalkan saya keseorangan bersama kepimpinan muda. InsyaAllah, kami akan terus menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih kepada Saudara Mokhtar, Timbalan Presiden, yang telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Terima kasih atas sumbang bakti kepada kesatuan. Beliau seorang yang berani untuk menjalankan tugasan dan aktiviti-aktiviti kesatuan. Akhir sekali, saya juga akan mengundurkan diri. Tapi bukan hari ini, kurang lebih 18 bulan lagi. Tentunya saya akan merasa sedih
untuk meninggalkan kesatuan. Apakah daya pesaran wajib telah meletakkan ketentuan seseorang untuk menjawat jawatan Presiden Kesatuan. Maka sampainya masa nanti, saya akan bersara pada 27 bulan 3, 2023. Peninggalan ini tidak bermakna kesatuan akan lemah. Peninggalan ini tidak akan buat kesatuan akan jadi yellow union. Peninggalan ini akan memberi lagi satu usaha pendekatan yang lebih efektif, mungkin lebih baik daripada saya, dengan kehadiran kepimpinan-kepimpinan muda untuk menerajui kesatuan sekerja dan berjuang berdasarkan dasar kesatuan, selamatkan KTMB, selamatkan pekerja. Kepimpinan muda hari ini lebih hebat, jauh lebih hebat daripada saya, insya-Allah. Seterusnya, di penghujung bicara saya, tentunya dalam tempoh saya menerajui kesatuan, tentu ada salah silap. Kita hanya insan biasa, tidak lari daripada membuat kesilapan. Saya dengan ini menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf kepada semua pihak, bukan saja kepada kerajaan yang memerintah, bukan saja kepada pengurusan tertinggi, bukan saja kepada kepimpinan kesatuan, tetapi semua ahli-ahli kesatuan. Andai kata saya silap, saya menyusun jari, memohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada semua perwakilan yang hadir pada persidangan, dan bincanglah dengan lebih muafakat. Angkatlah idea-idea baru untuk merencanakan hala tuju kesatuan. Dan saya percaya persidangan hari ini akan membincangkan selamatkan KTMB, selamatlah pekerja yang dikeluarkan resolusi dan dibahaskan. Akhir sekali, saya ingin merakamkan terima kasih dan mengakhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.